Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kepada murid-murid sekalian, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Sebelum tu, hari ini adalah hari Isnin bersamaan dengan 2 Ogos 2021, PDPR pada minggu ini kita teruskan lagi. Okey, jadi untuk minggu ni, untuk hari ini kita akan sambung kelas kita berkenaan dengan subjek matematik tahun 4. Okey, untuk minggu ni, kalau pada minggu lepas kita cikgu dah tunjukkan pada kamu tentang pengajaran bagaimana mendarab bagi tajuk masa dan waktu. Jadi untuk minggu ni, untuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan operasi bahagi di mana untuk operasi bahagi cikgu harap di akhir pengajaran kamu akan dapat menyelesaikan ayat matematik bahagi yang melibatkan masa, iaitu yang melibatkan unit jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun dan dekad dan tahun dan abad dengan nombor hingga 2 digit. Okey, jadi itu harapan cikgu lah. Okey. Jadi pertama sekali untuk operasi bahagi ni cikgu percaya kamu dah menguasai operasi bahagi, di mana cikgu dah ajar tajuk operasi bahagi ni pada tajuk yang pertama, iaitu tajuk nombor dan operasi. Okey, jadi dalam tajuk nombor dan operasi ni cikgu dah terangkan bagaimana melaksanakan operasi bahagi. Jadi hari ini kita akan belajar operasi bahagi juga, tapi ia melibatkan unit, iaitu unit masa dan waktu. Okey, jadi cikgu akan share cikgu punya board. Okey, jadi ini apa yang cikgu tunjukkan sekarang ni, ini adalah perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan operasi darab. Okey, jadi kalau kita tengok tu operasi darab, di mana operasi darab yang melibatkan unit hari dan jam. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, 4 hari 6 jam darab 3, yang ni kita dah belajar minggu lepas. Okey, kemudian contoh yang kedua, yang mana ia melibatkan unit minggu dan hari, iaitu soalan dia, contoh soalan dia 6 minggu 3 hari darab dengan 2. Okey, kemudian seterusnya contoh yang ketiga yang melibatkan unit tahun dan bulan, di mana soalan dia 3 tahun 1 bulan darab dengan 7. Kemudian diikuti dengan contoh yang keempat, di mana contoh yang keempat ni yang melibatkan unit abad dan tahun, di mana soalan dia 4 abad 6 tahun darab dengan 9. Seterusnya ialah unit hari dan jam. Okey, di mana unit hari dan jam tu soalan dia 7 hari 5 jam darab dengan 6. Okey, cuma soalan ni ia melibatkan mengumpul semula. Okey, terusnya contoh yang keenam yang melibatkan unit minggu dan unit hari, di mana 8 minggu 6 hari darab dengan 4. Okey, jadi cikgu juga dah bagi tugasan, iaitu buku sukses A+ yang kita gunakan, di mana tugasan tu cikgu dah bagi pada muka surat 67, dan iaitu soalan 1 hingga soalan 7. Okey, jadi untuk hari ini, kita akan teruskan lagi dengan operasi bahagi. Okey. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi dengan iaitu 4.5, iaitu operasi asas masa, operasi asas masa, yang iaitu cikgu buat operasi bahagi. Operasi bahagi. Okey. Jadi ini yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Jadi
Di sini cikgu nak tunjukkan contoh lah. Contoh pada kamu bagaimana nak melaksanakan operasi bahagi. Okey, sebagai contoh cikgu, kita pergi pada unit yang pertama dulu. Okey, unit yang pertama kalau ikutkan yang melibatkan jam dan hari. Okey, yang melibatkan unit. Cikgu, jika saya ketandas. Okey, jam dan hari. Okey, jam dan hari. Okey, bagaimana melaksanakan operasi bahagi yang melibatkan unit jam dan unit hari? Sebagai contoh, cikgu bagi contoh yang pertama, katakanlah cikgu bagi let's say 12 jam. Okey, 12 jam 6 sorry ataupun cikgu tukar sikit lah. Cikgu buat 12 hari lah. Okey, 12 ataupun sekejap. Cikgu ambil contoh mudah lah. Okey, cikgu bagi nombor yang mudah iaitu 10 hari. Okey, cikgu ambil 10 hari. 10 hari 3 jam. 3 jam. Sekejap. Okey. 10 hari 3 jam bahagi dengan 3. Okey. Jadi bagaimana nak melaksanakan operasi ni? Ni contoh yang mudah je. Okey. Jadi pertama sekali apa yang perlu kita buat ialah kita perlu melaksanakan dalam bentuk lazim. Okey. Jadi macam mana nak tulis operasi bahagi masa dan waktu ni dalam bentuk lazim? Cukup mudah. Bentuk lazim untuk operasi bahagi kamu kena ingat bentuk dia macam ni. Tapi kita kena buat panjang sebab kita nak tulis dia punya unit sekali. Jadi kita tulis yang ni, yang ada unit ni kita tulis dekat bahagian dalam. Yang ada unit ni kita tulis dekat bahagian dalam. Jadi kita tulis 10 hari, 10 hari 3 jam. Okey, bahagi dengan 3. Okey, jadi ini bentuk lazim dia. Okey, setakat ni boleh faham apa yang pertama langkah pertama yang kita kena buat? Minta respon? Boleh. Ya. Boleh Okey, jadi bila boleh, okey, apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya kita buat operasi, kita laksanakanlah operasi bahagi. Jadi di sini bila kita tengok kat sini, bila kata bahagi 3, bermaksud kita kena guna sifir 3 lah. Kalau kamu dah hafal sifir 3, no problem. Jadi kalau tak hafal sifir 3, itu sebab cikgu pesan dekat kamu, kamu kena hafal sifir 3. Jadi yang mana setakat ni tak hafal, kena tulislah sifir 3. Sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey. Jadi itu sifir 3. Jadi kita selesaikan dulu pada unit hari. Jadi berapa darab 3 jadi 10? Ada tak kalau kita tengok pada sifir ni, ada tak sifir 3 jadi 10? Tak ada. Ada. Okey, jadi bila tak ada, kita kena cari yang paling dekat. 9. Yang paling dekat ialah 9. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat ialah kita gunakan 9 tu. Jadi 9 tu adalah angka yang ke-3 lah. Maknanya 3 darab 3 jadi 9 kan. Jadi dekat atas ni kita tulis 3, dekat bawah ni kita tulis 9. Jadi bila tu kita tolak lah. Tolak kita akan dapat, okey, 10 tolak 9 jadi 1. Okey. Jadi ini 1 ni baki dia ialah 1 ni ialah unit dia ialah unit hari. Jadi kita tak boleh terus bawa sini jadi 1, tak boleh. Ataupun kita nak turun sini jadi 3 jadi 13 jam, tak boleh. Okey, itu adalah tindakan yang salah. Jadi apa yang perlu kita buat? Satu hari ni kita kena tukar jadi unit jam. Okey, sekejap
Cikgu tukar color. Okey, aku bagi tahu sekali lagi. Satu hari ni, ini satu ni adalah satu hari. Kita dah belajar satu hari bersamaan berapa jam? 24. Okey, jadi satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, jadi bila satu hari ni kita nak bawa ke rumah jam, kita jangan tambah satu, kita kena tambahkan dengan 24 jam. Okey, kita perlu tambah 24. Maknanya kita bawa daripada satu ni, kita bawa ke sini, okey, kita kena tambah 24. Faham kenapa tambah 24? Sebab satu hari ni bersamaan dengan 24 jam. Jadi kita bawa sini, kita tukar unit. Kita daripada unit hari, kita bawa ke unit jam. Jadi kita kena tukar unit supaya unit tu jadi sama. Jadi 24 tu ialah 24 jam. Jadi kita tambahkan. Okey, jadi bila kita tambahkan, kita dapat 27. 27 jam lah maknanya. Okey. Kemudian, okey, setakat ni boleh faham tak? Macam mana daripada satu ni bawa sini jadi 24? Minta respon. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey, bagus. Terima kasih. Kita teruskan lagi. Okey, jadi bila kita dah siap tu, okey, yang bila kita dah siap, kita buatlah bahagi macam biasa balik. Tapi jangan kita gunakan yang nilai 27 ni. Okey, jadi kita buat balik macam biasa, operasi bahagi biasa. Jadi 3 ni tadi ialah 3 hari. Okey, 3 ni ialah 3 hari. Jadi sekarang kita nak bahagikan, okey, kita tengok dekat sifir 3, ada tak 27? Jadi kita tengok sini daripada atas sampai bawah, okey ni. Okey, betul, 27 kan? Jadi apa, berapa darab 3 jadi 27? Jadi kita tahu 9 darab 3. Okey, jadi 9 ni kita tulis dekat atas. Dekat atas ni kita tulis 9, bawah ni kita tulis 27. Jadi yang bawah ni macam biasa kita tolak. 27 tolak 27, sifar. Habis. Jadi bermakna 9 ni unit dia ialah jam. Jadi jawapan akhir untuk soalan ni ialah 3 hari 9 jam. Maka kamu tulis balik jawapan dia pada ruang yang disediakan. Dekat sini cikgu dah tak ada ruang dah ni. Jadi cikgu tulis dekat sini lah. Okay, bermakna jawapan dia ialah 3 hari. Jawapan tu kita tengok pada atas ni. Pada atas ni. Okey, 3 hari 9 jam. Okey. Boleh faham tu? Itu adalah soalan yang melibatkan unit hari dan unit jam. Okey, minta respon. Boleh faham tak? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau boleh, kita pergi pada contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua ni cikgu ambil, okey, contoh dua. Contoh dua. Okey, katakanlah contoh dua ni cikgu gunakan unit minggu dan hari. Unit minggu dan hari ya. Minggu. Ataupun cikgu terus tulislah. Katakanlah cikgu bagi 20 minggu. Okey, 20 minggu, 4 hari bahagi dengan 6. Okey. Jadi apa perlu buat? Sama jugalah macam tadi. Okey, kita buat pengiraan dalam bentuk lazim. Jadi kita buat dalam bentuk lazim, yang ni bentuk dia. Okey, buat panjang sikit. Sebab kita nak tulis unit dia. Jadi kita tulis yang ada unit ni, kita tulis dekat bahagian dalam. Jadi kita tulis 20 minggu, 4 hari. 20 minggu 4 hari. Bahagi dengan 6. 6 tu kita tulis dekat bahagian luar dia. Okey. Jadi kita tulis unit tu kita nak tulis awal pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis akhir pun tak ada masalah. Okey, tapi yang penting bila dah siap mesti ada unit dia, minggu dan hari. Okey, bila bahagi 6 kita kena guna sifir 6. Jadi sifir 6
kalau kita sebut 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey. Jadi ini sifir 6. Kalau kamu dah hafal sifir, tak perlu tulis. Kalau dah hafal. Tapi kalau yang belum hafal, tulis supaya bila kita nak cari jawapan, kita nampak mana nilai yang patut kita ambil. Okey, sekarang kita tengok pada unit minggu terlebih dahulu. Unit minggu tu 20. Kita tengok pada sifir 6, ada tak 20? Jadi jawapan dia tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, apa yang perlu kita buat? Kita kena cari Ambil nilai nombor yang terdekat. terdekat. Yang terdekat iaitu 18. Bagus. Siapa yang respon tu tadi. Okey, jadi 18 ni adalah yang ketiga iaitu 3 darab 6. Jadi kita ambil 3 ni, kita tulis dekat atas pada ruangan jawapan dia. Bawah ni kita tulis 18. Okey, jadi kita tolak lah. Bawah ni macam biasa kita tolak. Jadi 20 tolak 18 kita akan dapat baki 2. Betul? Okey, jadi bila 2 ni apa unit dia? Unit dia ialah 2 minggu. Jadi unit ni ialah 2 minggu. Jadi boleh ke 2 ni kita terus bawa ke sini? Tak boleh. Jadi kita kena tukar unit. Seperti yang cikgu dah ajar, 1 minggu bersamaan berapa hari? 7 hari. 7. Bagus. 7 hari. Okey. Tapi sekarang ni dia ada 2 minggu. Kalau 1 minggu 7 hari, kalau 2 minggu berapa hari? 14 hari. 14 hari. Bagus. Jadi 14 hari. Maka kita akan bawa 14 tu kita akan bawa kat sini. Kita tambahkan. Okey, cikgu guna color lain. Okey. Cikgu gunakan color lain. Okey, bermaksud. Sekejap Okey, bermaksud. Di sini kita tulis tambah 14. Kenapa tambah 14? Sebab 2 minggu ni kita tukar jadi hari. Okey. Jadi kita tambah 14, kita maknanya 4 tambah 14, kita akan dapat 18 hari. Okey, setakat ni dulu. Boleh faham tak macam mana? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila kita dah tukar, kita dah bawa unit minggu tu ke unit hari dan kita dah tambahkan dapat 18. Okey, sekarang kita tengok balik pada sifir 6 ni, ada tak jadi 18? Ada, iaitu yang ke 3 juga. Jadi kita tulis dekat atas ni 3 darab dengan 6 jadi 18. 18 tu tulis dekat bawah ni, jadi kita tolakkan. Jadi 18 tolak 18, 4. Habis. Jadi jawapan akhir dia yang ni lah. Kita tulis semula jawapan akhir dia iaitu 3 minggu, 3 hari dekat ruang yang disediakan iaitu 3 minggu, 3 hari. Okey. Boleh faham tu? Minta respon? Boleh. 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 Okey. Kalau boleh, hadap kita pergi contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya ialah contoh yang ketiga. Sekejap ada tu sikit. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, cikgu bagi soalan yang melibatkan unit tahun dan unit bulan. Contoh yang ketiga. Okey, contoh 3. Tulis sini contoh 3. Okey, jadi contoh 3 ni kalau kita cikgu kata tadi yang melibatkan unit tahun dan bulan, katakanlah cikgu bagi 13 tahun 6 bulan 6 bulan bahagi dengan 6. Bahagi dengan 6.
Okey, jadi macam mana cara dia? Sama jugalah. Sama je macam contoh 1 dan contoh 2 tadi. Jadi apa yang perlu kita buat terlebih dahulu? Kita perlu buat dalam bentuk lazim. Bentuk lazim dia macam ni. Buat panjang sikit sebab kena tulis unit. Jadi kita tulis yang ada unit ni dekat bahagian dalam iaitu 13 tahun. 13 tahun 6 bulan. Tengok tu. 13 tahun 6 bulan. 6 bulan. Okey, 13 tahun 6 bulan bahagi dengan 6. Okey. Bahagi dengan 6. Jadi, bila kata sifir 6 sama macam tadilah. Okey, sama macam tadi. Kita buat sifir 6. Okey, tapi kali ni cikgu tak payahlah tulis ataupun cikgu tulislah. Sifir 6 tu ialah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36, okey, 42, 48, 54. Okey, jadi ni dah bila dah siap sifir 6. Kalau kamu dah hafal sifir tak perlu tulis. Okey. Jadi kita pun carilah macam tadi. Okey, kalau nak tulis tahun dulu pun tak ada masalah. Tulis unit tahun dan tulis unit bulan. Okey. Jadi bila kata tu, okey kita buatlah. Okey, kita buat berapa tahun okey, sifir 6 tu ada tak jawapan jadi 13? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, apa yang perlu kita buat? Kita Cari yang cari yang dekat terdekat. dengan nombor 13. Bagus. Jadi yang terdekat ialah 12. 12. Okey, jadi 12 tu ialah berapa? 2 darab 6. Jangan buat 6 darab 2. Kalau kamu sebut 6 darab 2 itu seolah-olah sifir 2. Sekarang ni ini sifir 6. Sebab dia bahagi dengan 6. Kena gunakan sifir 6. Jadi bila dah gunakan tu kita tahu 2 darab 6. Jadi bila 2 darab 6 kita tulis 2 tu dekat atas. 2 tu dekat atas. Okey. 12 tu dekat bawah. Jadi kita tolakkan. Jadi 13 tolak 12 kita akan dapat 1. 1 tu adalah 1 tahun. Okey. Jadi baki ni kita kena tukar unit. Okey, kita dah belajar 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan kelas? 12. Okey, jadi 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, jadi bila kata 1 tahun tu bersamaan dengan 12 bulan, maka okey, 12 tu kita kena pindahkan dekat unit sini, unit bulan. Jadi kita kena tambah dengan 12. Okey, jadi bila kita tambah 12, jadi 6 tambah 12 kita akan dapat 18. Okey, jadi bila kita dah dapat 18 kat situ, kita teruskan. Tengok pada sifir 6 tadi, ada tak 18? Ada, iaitu yang ketiga, 3 darab 6. Jadi kita ambil lah 3 ni. Jadi kita tulis 3 tu dekat atas, 18 tu kita tulis dekat bawah. Maka kita akan dapat 18 tolak 18 akan jadi sifar. Jadi jawapan akhir dia ialah 2 tahun 3 bulan. Okey, jadi bila kata 2 tahun 3 bulan tu, kita tulis baliklah pada ruangan yang disediakan iaitu 2 tahun 3 bulan. Yes. Jadi itu yang melibatkan unit tahun dan unit bulan. Okey, jelas tak contoh yang ketiga ni? Jelas. Bagus. Okey, kalau jelas, kita pergi pada contoh yang keempat. Okey, contoh 4. Okey, contoh yang keempat. Katakanlah contoh yang keempat ni cikgu bagi yang melibatkan unit dekad dan tahun. Dekad dan tahun. Katakanlah 9 dekad 6 tahun. Okey, kita tulis 9 dekad
Okey, 9 dekad, 6 tahun. Okey, bahagi dengan 4 lah katakan. Okey. Jadi bila kata bahagi dengan 4 tu, okey. Maknanya kita kena ada sifir 4 lah, kena hafal sifir 4. Sebab kita nak gunakan sifir 4. Jadi kita tulis, yang mana tak hafal tulis sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Okey. 24, 28, 32, 36. Okey. Kemudian kita tulis dalam bentuk lazim, iaitu 9 dekad, 6 tahun. Okey, 9 dekad 6 tahun bahagi dengan 4. Okey. Jadi bila tu kita tengoklah pada sifir. Ada tak sifir 4 tu jadi 9? Tak Jadi ada. jawapan dia tak ada. 8. Bila tak ada, paling Lapan. hampir ialah 8 Lapan. iaitu Lapan. 2 darab 4. 4. Okey, jadi 2 darab 4, kita ambil yang kedua lah. 2 ni kita tulis dekat atas, 8 tu kita tulis dekat bawah. Unit kita tulis dekad. Okey, jadi 9 tolak 8 kita akan dapat 1. Betul? 1 ni ialah 1 Betul. dekad. 1 tu ialah 1 dekad. Jadi 1 dekad ni kita dah belajar. 1 dekad bersamaan berapa tahun kelas? 10. 10 10 tahun. tahun. Jadi kita perlu bawa, jangan bawa 1, kita bawa 10 sebab unit dia tahun. Okey, jadi kita tambahkan 10 dekat sini. Jadi pengiraan-pengiraan ni kamu kena tunjukkanlah masa dalam jawab soalan tu. Jadi 6 tambah 10 kita akan dapat 16. Jadi 16 ni ialah 16 tahun. Jadi sekarang nak selesaikan ni, kita tengok pada sifir 4 lagi. Ada tak jadi 16? Ada. Ada. Iaitu Ya. 4 darab 4. 4. Jadi kita ambil 4 ni, kita tulis dekat atas. 4 ni ialah unit dia tahun lah. Okey. Jadi 4 darab 4, 16 ni tulis dekat bawah dan kita tolakkan. Jadi 16 tolak 16, kita akan dapat C. Jadi jawapan akhir dia ialah kita tulis balik iaitu 2 dekad. Okey, 2 dekad 4 tahun. Jadi nampak? Ini yang dikatakan operasi bahagi yang melibatkan unit-unit ni. Sama je apa yang kita buat pada operasi bahagi yang melibatkan nombor bulat, sama je macam ni, cuma di sini dia ada unit dan kita kena tahu hubungan ataupun perkaitan antara unit supaya bila kita bawa unit baki dia ni, unit apa, bawa ke unit yang lain, kita boleh tukar unit. Okey. Selesai contoh yang keempat, boleh faham? Ada apa-apa pertanyaan tak untuk contoh yang keempat? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi pada contoh yang kelima. Contoh 5. Okey. Katakanlah contoh 5 ni cikgu bagi yang melibatkan unit abad dengan tahun. Okey, unit abad dengan unit tahun. Katakanlah cikgu bagi 37 abad. Okey, 37 abad, 17 tahun bahagi dengan 7. Bahagi dengan 7. Okey. Jadi apa langkah pertama? Langkah pertama buat dalam bentuk lazim, iaitu 37 abad 17 tahun. Okey. Bahagi dengan bahagi dengan 7. Okey. Bila bahagi dengan 7, kita perlu hafal sifir 7 ataupun kita tulis. Siapa yang bising tu? Siapa yang bising menyanyi-nyanyi mengganggu kelas ni? Ada apa masalah ni? Tak ada masalah kan? Okey. Jadi, okey.
Kita teruskan lagi, maknanya kita kena buatlah sifir 7. Kalau dah hafal tak payah tulis. Yang mana tak hafal ni tulis pelan-pelan. Perlahan tak apa, asalkan ada tu. Kalau dalam periksa, kalau kamu tak tulis, yang mana tak hafal tak tulis, takut nanti jawapan dia tak betul. Jadi kita tulis sifir 7. 7, 14, 21, 28, okay, 35, 42, 49, 54, 63. Okey. Jadi kita tengok ni. Pada sifir 7 ni. Okey. Pada unit abad. Okey. Nilai dia 37. Ada tak dekat sifir 7 tu nilai 37? Tak ada. Hampir 35. Jadi paling hampir ialah 35, iaitu berapa darab 7 35? 5 darab 5 5 darab darab 7. 7. Jadi kita ambil yang kelima ni. 5 ni kita tulis dekat atas unit abad. Jadi jawapan dia ialah 5 abad. Okey, abad ni kita nak selesaikan dulu. Okey, jadi 5 darab 7, 35. 35 kita tulis kat bawah. Jadi akan ada baki. 37 tolak 35, kita akan dapat 2. 2 ni ialah 2 abad. Okey. Okey, 2 abad. Jadi kita dah belajar. 1 abad bersamaan berapa tahun? 100. 100 tahun. Tapi sekarang ni baki dia ialah 2 abad. Bermakna kalau 2 abad ni ialah 200. yes, bagus. 2 200. abad ni ialah 200 tahun. Maka kita bawa nilai 200 tahun ni ke rumah ataupun ke unit tahun, jadi kita tambahkan dengan 200 dekat sini. Jadi bila kita tambah 200 tu, kita akan dapat 217 tahun. Okey, jadi bila kita dapat 217 tahun, kita kiralah macam biasa. Okey, kita tulis dulu unit tahun. Okey. Jadi kita tengok nilai tu. Okey, di sini kita mulakan dengan ni lah, 21. Nampak? 217 tu kita nampak 21. Jadi kita nampak ada dekat sini. Betul tak? Betul. Okey, jadi kita tengok 21 tu adalah yang ni, jadi kita tahu 3 darab 7. Jadi kita tulis 3 ni dekat atas ni. 3. Okey. 21 kita tulis bawah yang ni. Cikgu, 21. saya cas laptop. Okey. Okey, jadi 21 tolak 21 habis. Jadi turun 7. Jadi 7 ni dah tentulah yang pertama ni kan. Iaitu 1 darab 7. Sama dengan 7. Jadi kita ambil 1 ni, kita tulis dekat atas ni. Jadi 1 darab 7, 7. Jadi tolak kat sini. Okey, jadi kita dapatlah jawapan dia ialah 31 tahun. Jadi jawapan akhir dia ialah 5 abad 31 tahun. Okey. Boleh faham contoh yang kelima ni? Boleh. Okey, boleh faham tu. Kira sambil tandas. okey. Jadi untuk hari ni, okey, kita akan teruskan lagi sampai beberapa lagi contoh. Okey. Setakat ni so far macam mana? Faham. Faham kan? Mudah je kan nak buat operasi bahagi ni? Betul tak? Mudah. Okey. Jadi untuk yang lain-lain tu, okey, cikgu rasa cukup untuk hari ni, cukup setakat tu lah. So far ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada. Ada okey. Jadi kalau tak Tak ada, ada. okey, kalau tak ada, kelas kita tamat setakat ini sajalah. Okey. Okey, sekejap